Baik, kita mulakan sudah kita pada malam ini dengan kita sama-sama baca Al-Quran. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashabillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan ilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jitu bih. Maksudnya tidak sempurna iman seorang kamu sehingga hawa nafsunya takut atau cenderung pada apa yang berbau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan la yumahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Maksudnya tidak semuanya masalah seorang kamu sehingga aku, kata Nabi, lebih dikasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, dan melebihi kasihnya kepada manusia semuanya. Alhamdulillah, majlis silakan Fatih Tuan Imam punya Tuan Bilal, kemudian pengurus masjid tentang kawasan masjid, Tuan Haji dan Tuan Hajah sidang jemaah sedimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, lagi tuan-tuan terdapat sama pada malam ini. Jadi sebagaimana masa sebelum kita baca kitab Fiqh, kita baca Tauhid, asas akidah, tentang sifat wahdaniyah. Wahdaniyah maksudnya esa atau tidak berbilang-bilang. Allah Ta'ala ni wajib dah dia esa, tidak berbilang-bilang, tidak dua, tiga dan sebagainya. Iaitu suatu penjelasan yang menunjukkan Allah Ta'ala tidak berbilang, sama ada segi zat dia, sifat dan perbuatan. Yang tiga tu tiga macam dia tak berbilang-bilang daripada segi zat dia. Sebab zat dia pun esalah tunggal. Sifat dia pun tidak berbilang-bilang sifat. Maksudnya tak bilang-bilang sifat tu maksudnya kalau kudrah tu satu lah. Esa kudrah tu satu saja kudrah dia. Kalau iradah tu satu saja iradah. Tidak ada dua iradah, tiga iradah dan sebagainya. Tapi yang berbilang-bilang tu apa? Yang berbilang-bilang itu ialah tempat ta'aluk kudrah, tempat ta'aluk iradah. Itu yang berbilang-bilang. Sebabnya dalam dunia ni manusia melakukan berbagai benda.
Ada yang berdiri, ada berlari, kan? Ada yang duduk, ada berbaring dan sebagainya. Jadi maksudnya tempat ta'aluk sifat kudrah itu yang berbilang-bilang. Sedangkan sifat kudrah itu tunggal, esa. Sifat iradah tunggal. Sifat ilmu pun satu saja, tidak ada berbilang-bilang ilmu. Walaupun zahiriatnya kita nampak Allah Ta'ala ini banyak sifat. Ada 20 sifat. Malahan dia pendapat mengatakan lebih 20 sifat yang ada kepada Allah Ta'ala lah. Itu. Tapi kalau kita sikit secara halusnya, kalau kudrah itu satu kudrah saja. Iradah satu iradah. Okay? Dan perbuatan Allah Ta'ala, perbuatan ini pun satu saja. Tidak ada berbilang-bilang perbuatan. Yang berbilang itu ialah tempat ta'aluk. Jadilah itu yang berbilang-bilang. Termasuk adanya, maksudnya esa. Dan tidak berbilang-bilang. Iaitu tiada penjelasan yang menunjukkan Allah Ta'ala tidak berbilang daripada segi zat, sifat dan perbuatan. Kemudian nombor 2, Allah Ta'ala bersifat wahdaniyah, bermakna Allah Ta'ala esa dan tunggal pada zat, sifat dan perbuatan. Yang ketiga, alam ini dengan segala keindahan dan aturannya menjadi bukti tentang kewujudan dan keesaan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu tidak boleh lebih. Sebab kalau lebih daripada satu tunggal, mana ada dua Tuhan. Bila ada dua Tuhan, sudah tentu satu Tuhan itu pasti lemah. Satu Tuhan mesti lemah. Sebab ada dua Tuhan. Maksud lemah itu maksudnya mana Tuhan yang awal menjadikan sesuatu, itulah Tuhan yang dominan. Dominan lah. Mana Tuhan yang lambat melakukan suatu perbuatan, dia tidak dominan. Itu dikatakan lemah tu. Mana kalau ada dua Tuhan lemah. Contohlah dalam menjadikan Zaid. Dua Tuhan berhajat menjadikan Zaid. Tuhan A dan Tuhan B nak jadikan Zaid. Jadi dalam menjadikan Zaid tadi, mana-mana Tuhan yang berjaya menjadikan Zaid dahulu, itu dekat Tuhan yang dominan. Yang tidak dominan, yang menjadikan Zaid yang kedua. Ataupun Tuhan A menjadikan separuh daripada badan Zaid. Tuhan B menjadikan separuh yang lain untuk menjadikan Zaid. Contohlah bahagian kiri dijadikan oleh Tuhan A, bahagian B dijadikan oleh Tuhan B. Bahagian kiri kan berarti ada kanan kan. Kerana manusia ni contohnya ada bahagian kiri dan kanan. Jadi Tuhan A lah contohnya menjadikan bahagian kanan Zaid, Tuhan B menjadikan kiri Zaid. Jadi kalau kita lihat di situ, maksudnya Tuhan tadi tidak sempurna. Dua-dua Tuhan tadi tidak sempurna mencipta sesuatu, mencipta Zaid. Jadi berhajat kepada Tuhan yang kedua, Tuhan B. Kalau hanya Tuhan A saja menjadikan Zaid, jadi dia hanya menjadikan separuh daripada badan Zaid. Jadi separuh badan Zaid, jadi tak sempurna lah. Jadi perlukan bantuan kepada Tuhan B untuk melengkapkan kejadian Zaid itu, untuk menjadikan bahagian kiri Zaid. So kalau kita lihat kali itu, maknanya lemah juga Tuhan tu. Sebab dia berhajat pada Tuhan lain. Tuhan A berhajat pada Tuhan B untuk menjadikan Zaid. Dan Tuhan B berhajatkan Tuhan A untuk menjadikan Zaid. So mana tak sempurna juga lah Tuhan tadi. Ini juga lemah lah. Sebab Tuhan itu tidak boleh berbilang-bilang. Okay? Juga kalau seandainya ada Tuhan berbilang-bilang, walaupun mungkin ada masanya mereka sepakat untuk mencipta sesuatu, ada masanya mereka akan bergaduh, berbalah, ataupun berbeza pendapat berkenaan untuk menjadikan Zaid, menjadikan sesuatu lah. Hatta ke dalam rumah tangga sendiri pun kadang-kadang ada yang berbalah, tak sepakat suami isteri kan. Dalam jawatan kuasa masjid pun kadang ada yang tidak sepakat.
Kadang imam bergaduh dengan Bilal, Bilal bergaduh dengan pengerusi masjid, bertumbuk dan sebagainya. Betul kan? Tapi bukan sinilah. Sampai antara satu tu ada dekat Dampin itu ada satu masjid. Sampai dah segala. Bergaduh. Setiausaha dengan pendahari itu nak bergaduh. Sampai paling-paling bosi lah. Kata mengaji tu kan. Jadi susahlah kalau ada berbilang-bilang tu ramai kan. Berbilang-bilang nak dapatkan sepakat tu susahlah. Jadi kan boleh dapat sepakat gitu. Tapi masing-masing kena terbuka hatilah untuk menerima pendapat orang lain. Gitu. Jadi maknanya dalam konteks Allah Ta'ala ni dia tidak boleh berbilang-bilang. So, kalau ada berbilang-bilang tadi tunjukkan lemah. Mana yang lebih dominan, mana yang tembus dia punya kata kehendak dia tadi, kejadian tadi, maka itulah Tuhan yang kata yang gagah ataupun Tuhan yang qadir kan. Sedangkan yang tak berjaya tadi mana Tuhan tu hadis adalah sifat yang baru. Tak boleh berbilang-bilang atau tamkiaslah penilai. Baik, apakah dalil Allah Ta'ala bersifat wadanian? Seperti Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 165, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. La ilaha illahu wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kamu ialah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah Ta'ala, dan Maha Penguasa lagi Maha Mengasihi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Qul huwallahu ahad. Kata oleh Muhammad, Allah Ta'ala itu Esa. Dan juga Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 22, Lau kana fihi ma aliyatun illallah la fasadata. Subhanallah rabbul arsyil amma yasifun. Kalau ada di langit dan bumi tuhan-tuhan yang lain daripada Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka bertahuilah kamu kepada Allah dengan menegaskan Maha Suci Allah, Tuhan mempunyai arasy dari apa yang mereka sifatkan. Dan Nabi SAW juga pernah bersabda, Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala itu tunggal, dia menyukai bilangan yang tunggal. Allah Ta'ala tunggal, Esa, dia menyukai dengan bilangan yang tunggal, yang ganjil. Dia tak boleh ada sekutu lah. Jadi kalau Allah Ta'ala ada sekutu, lemahlah dia. Kalau manusia berhajat kepada sekutu, berhajat kepada kawan, berhajat kepada orang kata member lah. Ahli. Kalau persatuan tu kita ada ahli persatuan kan. Kalau tak ada ahli persatuan kita jadi maknanya persatuan tu tak dapat sambutan lah. Istilahnya syok sendirilah. Betul tak? Tebuh persatuan tapi tak ada ahli persatuan. Jadi itu mana naluri lah kehidupan dalam dunia ni perlukan dalam organisasi. Kenapa? Kita nak berjaya kena organisasi. Kalau bergerak solo, jadi susah sikit lah berjaya. Tapi kalau mental kuat, boleh lah bergerak solo. Kan ada orang pergi bergerak solo, pergi ke kutub utara, solo. Kan kembara solo lah. Pergi ke kutub utara, pergi ke kutub selatan. Lepas tu kata naik kapal layar secara solo, mengelilingi dunia, betul tak? Anda dengar kan? Ini dunia secara solo, betul tak? Yalah mungkin dia tak suka berkawan. Sebab kalau banyak berkawan kan banyak dia punya bercanggah pemikiran. Mungkin dia nak kembara solo tu yang macam ni. Pelayanan solo dia nak matlamat dia macam ni. Jadi kalau ada geng kawan kang mungkin lain lah dia punya pemikiran dia. Jadi tak sama lah dengan pemikiran dia.
Mungkinlah begitu kan tu. Dan juga biasanya orang nak nama lah. Kembara Solo kan, pergi ke Kutub Utara, Kutub Selatan, kembara naik kapal layar pergi dunia. Kalau tak sampai di dunia pun sekat jalan macam tu kan. Apa tujuannya? Salah satu nak nama lah, betul? Nak nama lah, nak glamour lah gitu. Tapi kalau secara saja kembara Solo ni, susahlah kita nak cari saja, tak ada, mesti ada tujuan, mesti ada matlamat. Apa benda target dia, apa sasaran dia nak buat kembara Solo. Nampak? Sebenarnya dalam kehidupan kita ni, kita tak terkecuali lah daripada hidup secara berorganisasi, hidup secara masyarakat dan sebagainya. Nak hidup seseorang ni susah sikit lah hidup. Maknanya kalau sakit apa dan sebagainya, memang tak ada siapa nak beritahu. Sebab dia suka hidup seseorang, di hutan seseorang, kawan dengan monyet, kawan dengan rimau, kawan dengan hantu di malam dan sebagainya, di hutan. Tak suka bercampur dengan orang. Itu kan ada orang pesen macam tu lah, jarang lah jumpa. Okay? Nabi Muhammad SAW pun ada masa Nabi beruzlah, betul kan? Nabi beruzlah. Kenapa Nabi beruzlah? Kerana masyarakat Arab masa tu lah, keadaan jahiliah masa tu penuh dengan maksiat, benda-benda yang menyalahi daripada syariat Allah Ta'ala. Sebab Nabi beruzlah, mengasingkan diri. Sebenarnya tak salah pun nak asingkan diri, tapi tengok keadaan lah macam mana. Kalau masyarakat ni tak ada laku sangat, bolehlah kita campur masyarakat lagi. Tapi kalau masyarakat dah teruk, memang kenalah uzlah, mengasingkan dirilah ke mana-mana, ke bukit ke gunung dan sebagainya. Baik. Baik. Kemudian kita lihat dalil akli. Dalil akli Allah Ta'ala bersifat wahdaniyat. Sekiranya Allah Ta'ala itu bersifat tunggal, tentulah Allah Ta'ala adalah, sekiranya Allah Ta'ala itu bersifat esa tunggal, tentulah Allah Ta'ala adalah ramai dan menunjukkan Allah Ta'ala itu maha. Ini salah ni. Sekiranya Allah Ta'ala itu berbilang-bilang lah. Surat 53 ni, ayat ni salah ni. Dia kata apa? Sekiranya Allah Ta'ala itu bersifat esa tunggal, tentulah Allah Ta'ala adalah ramai. Salah lah ayat tu. Sekiranya betul ayatnya, sekiranya Allah Ta'ala itu bersifat berbilang-bilang, tentulah Allah Ta'ala ramai dan jika Allah Ta'ala itu lemah. Kalau Allah Ta'ala lemah, maka tiadalah makhluk dan alam maya ini. Dengan adanya alam maya yang dapat kita lihat, maka nyatalah Allah Ta'ala itu esa atau tunggal. Esa atau apa? Tunggal. Dia tidak berbilang-bilang. Yang berbilang-bilang ini makhluk, para malaikat, manusia, para jin, dan sebagainya, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, semua tu berbilang-bilang. Jadi Allah Ta'ala tak boleh serupakan dengan makhluk lah. Dengan pokok-pokok, dengan binatang. Dia ada binatang di lautan, binatang di daratan, binatang di udara kan. Jadi semua tu berbilang-bilang. Baik. Kemudian, apakah makna Allah Ta'ala esa pada zat? Apa makna Allah Ta'ala esa pada zat? Menafikan kam muttasil pada zat. Menafikan bilang-bilangan yang berhubung pada zat, iaitu zat Allah Ta'ala itu tidak bersusun daripada juzuk-juzuk seperti darah, daging, tulang, urat dan lain-lain. Itu yang pertama lah. Apakah makna Allah Ta'ala itu esa pada zat? Maksudnya kita menafikan kam muttasil, mana berbilang-bilang yang bersambung. Kam ni maksudnya bilang-bilangan. Bukan kam dia, bukan tu, bukan kam dia. Kam mim kam. Kam ni masih berbilang-bilang. Muttasil bersambung. Jadi maksudnya kita menafikan berbilang-bilangan yang bersambung pada zat Allah Ta'ala. Iaitu Allah Ta'ala itu dia tidak boleh tersusun
daripada juzuk-juzuk seperti darah, daging, tulang, urat dan sebagainya. Macam kita terdiri daripada darah, kita ada daging, kita ada tulang, urat, urat kita ada ruas, jari-jari kita ada ruas kan, ruas jari, ruas kaki, kaki dan sebagainya. Allah Ta'ala tidak begitu. Jadi mana kita menafikan bilang-bilangan yang bersambung pada zat Allah Ta'ala. Kemudian kita juga menafikan bilangan-bilangan yang bercerai pada zat Allah Ta'ala. Maksudnya menafikan bilangan yang terpisah pada zat Allah Ta'ala. Maksudnya tidak ada zat yang lain menyamai akan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada zat lain yang dapat menyamai akan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semana kita menafikan kam mumpasil. Yang pertama tadi kam muttasil. Sekarang kam mumpasil. Mana bilang-bilangan yang bercerai pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menafikan bilangan yang terpisah pada zat Allah, itu tidak ada zat yang lain yang menyamai akan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So akan datang kita lihat makna zat Allah Ta'ala pada sifat pula. Apa yang kita nafikan? Nafikan apa? Wallahu alam. Dia tak boleh panjang kan tahu dia tak tu. Okey, kita lihat pada fiqh itu. Ustaz 100 lebih. Mas kawin nikah sigar dah masuk kan? Nikah sigar. Kemudian syarat isteri dah. Syarat isteri sah nikah jika pakai isteri memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, tiada sebarang halangan untuk bernikah sebagaimana yang dijelaskan dalam perkara perempuan yang haram dikahwini dan dibina. Semana pakai isteri tiada halang lah untuk bernikah. Mana bukan isteri orang lah, bukan isteri orang. Kalau suami orang boleh nikah dengan suami orang, boleh. Perempuan kata boleh. So nikah dengan suami orang boleh, tak ada masalah. Nikah dengan isteri orang yang tak boleh. Nikah dengan isteri orang tak boleh. Nikah dengan suami orang boleh, sebab suami kan boleh kahwin lebih daripada satu. Tak ada masalah lah nikah dengan suami orang. Kan mana kita rampas suami orang, tak ada. Dia kata merampas kan, merampas lah, menyondol lah. Menyondol lah caca silah kan. Tak masalah sebenarnya nikah dengan suami orang. Baik. Yang kedua, bakal isteri ialah seorang perempuan yang telah ditentukan. Jika wali berkata pada pada lelaki, aku kahwinkan kau dengan seorang daripada anak perempuan itu, maka akan nikah tersebut tidak sah. Hanya kerana dia tidak menentukan yang mana satu anak perempuan yang dikahwinkan dengan pengantin tersebut. Dia tak ta'yinkan anak perempuan yang mana, yang nombor berapa. Kalau anak ada 5 orang perempuan tu, ada 5 orang masing-masing ni belum kahwin kan, dia tak tentu yang mana satu, yang besar ke yang kecil, yang adik ke yang kakak. Dia mesti ta'yinkan lah. Dia tentukan yang mana satu. Nama dia siapa? Fatimah ke Kalimah? Khadijah ke? Kan? Khadijah. Dia ada Khadijah, ada satu Khadijah. Nama satu. Kemudian 1.23, pakai isteri bukan dalam ihram haji dan umrah. Bukan dalam ihram haji ataupun umrah. Kecuali dah selesai. Dah selesai tahallul sani. Dia ada tahallul awal, dia ada tahallul sani.
Kalau umrah dia tak ada tahlul awal, tahlul sani. Kalau haji dia ada tahlul awal, dia ada tahlul sani. Tahlul awal dan sani. Kalau tahlul sani dan dia boleh melakukan 10 perkara saja yang diharamkan. Sedangkan dia ada 3 lagi itu tak boleh. Maknanya menikahkan orang tak boleh lah. Bila dah selesai tahlul sani, apa boleh? Nak berkahwin boleh, nak menikahkan orang berkahwin pun boleh. Percubaan untuk kata sonok-sonok dengan isteri pun boleh. Tak ada masalah lah. Mana dah selesai daripada tahlul sani. Dia ada tahlul awal, tahlul sani. Bilakah habisnya tahlul awal? Habisnya tahlul awal itulah apabila kita telah melontar jamratul kubra. Jamratul kubra. Kan? Dah selesai melontar yang kubra pada 10 Zulhijjah, maka selesailah kita buat tahlul sani, tahlul awal. Okey, tahlul sani bila? Bila kita dah melontar ke 3 jamrah. Ke 3 jamrah kita dah lontar pada 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah dan 13 Zulhijjah. Kita dah selesai dah. Mana Jamratul Kubra, Sugra, Wusta, 3 jamrah kita dah selesai. Barulah kita dah boleh menikahkan orang, kan? Mana kita dah tahlul sani, mana dah gunting semua, dah gunting, dah selesailah tahlul sani. Mana 13 larangan tu dah semua dah boleh lakukan. Tapi kalau tahlul awal, hanya 10 larangan saja yang dibenarkan dibuat. Macam berkahwin masih tak boleh lagi. Berkahwin, menikahkan orang, menjadi wali semua tak boleh. Mana ada 3 lagi larangan yang dilarang. Yang 10 larangan tu masih boleh buat lah. Tapi bila kita berada di tahlul sani, ke 13 larangan tu dah boleh kita buat semua. Tapi dengan syarat kita dah selesai lah bergunting semula. Dan biasanya tahlul sani ni selepas daripada kita melontar ke 3 jamrah. Itulah jamrah Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan Jamratul Aqabah. Selesai semua perkara. Okey. Kalau pergi haji lah, fahamlah siapa pernah pergi haji. Lupa kadang-kadang lupa kan dah lama. Dah lama balik tak ingat dah. Apa tahlul awal, tahlul sani, kita tak tahu dah. Baik. Kemudian dia syarat suami. Syarat bagi bakal suami adalah seperti berikut. Bakal suami halal mengahwini bakal isteri sekiranya dia bukan mahram kepada bakal isteri tersebut. Bakal suami halal mengahwini bakal isteri sekiranya dia kan bukan mahram dia, bukan mahram. Bolehlah. Sepupu boleh kahwin tak? Boleh kahwin kan? Boleh berkahwin dengan sepupu. Sebab hari itu ada sepasang kita orang tangkap waktu operasi malam tahun baru lah kita tangkap. Ada banyak pasangan tangkap situ tahun baru. Dapat tangkap sepasang tu. Kenapa dulu dalam bilik berdua-duaan? Dia kata kami ni sepupu. Kami sepupu. Kemudian adalah rancang apa-apa lah nak pasal nak kahwin apa benda dan sebagainya lah, adalah rancang apa-apa. Saya cakap ini sepupu tak boleh. Kamu boleh kahwin. Kamu apa? Boleh kahwin. Jadi tangkaplah. Buat baliklah ke pejabat agama, ke bahagian penguasa. Jadi maknanya sepupu boleh kahwin. Yang kita kata sepupu tak boleh kahwin. Jadi yang pertama tadi, bakal suami halal mengahwini bakal isteri sekiranya dia bukan mahram kepada bakal isteri tersebut. Yang kedua, bakal suami ialah seorang lelaki yang ditentukan. Seorang lelaki ditentukan. Jika wali berkata, aku kahwinkan anak perempuanku dengan seorang daripada kamu berdua, maka perkahwinan itu tidak sah kerana bakal suami tidak ditentukan. Ahmad ke Ali? Kan? Yang hitam ke yang putih? Yang kaya ke yang miskin? Mana satu boleh menikahkan ni? Jadi mestilah ditentukan.
Sebabnya bila kita nikahkan orang, mana biasanya kita sebutkan nama. Kita panggillah nama tu Ahmad bin Abu, betul jawab ya saya kan. Ahmad bin Abu saya. Kadang-kadang dia sojak tu penuh kan. Kau nak nikah ke tak nak nikah? Imam nak panggil nama berkali dah penuh gitu. Ramai gitu. Macam dongah tak dongah ya. Dia nak nikah ke tak nak nikah kan. Jadi maknanya kita kena fokus lah. Kalau nak nikah lah. Bila panggil nama tu jawablah saya. Ahmad bin Abu saya kan. Jawab saya nikahkan kau dengan kan si Fatimah binti apa Ridwan contohlah. Yang mana bapanya telah mewakili wali kepadaku dengan mas kawinnya sebanyak RM200 tunai. RM200 tunai. Mana kita panggil lah nama dia ganti laki tu. Tak nak nanti bila panggil nama Ahmad bin Abu, tiba-tiba orang lain yang nyaut kat belakang pula menyaut. Yang depan tu nak nikah tu tak nyaut dah. Mana ada orang lain silap salah orang kan. Tahu dia tak? Kemudian bakal suami bukan dalam ihram haji atau umrah berdasarkan pada hadis yang terdahulu di mana Nabi bersabda la yankihul muhrim wala yunkahu wala yakhtubu. Lelaki yang berihram tak boleh berkahwin, tak boleh dikahwinkan dan tak boleh bertunang. Kecuali dah selesai tadi tahlul. Dah selesai tahlul. Kalau umrah selesai tahlul dah ada gunting tu, dah selepas kita sa'i tu gunting kan. Selesailah tahlul. Kalau umrah, kalau haji selesai daripada melontar ketiga-tiga jamrah. Yang tahlul sani, tahlul kedua tu dah selesai. Abulah boleh nak berkahwin dengan boleh kan? Tak masalah. Walaupun belum balik ke Malaysia lagi, tak kahwin di sana. Di Mekah, nak ambil berkat. Ambil berkat, minta berkat. Boleh, tak masalah. Yang penting kau dah selesai daripada mengerjakan haji itu. Kemudian wali. Pengertian wali, wilayah daripada segi bahasa bermaksud kasih, sayang dan pertolongan. Jadi wali perkataannya asal kata Arabnya wilayah. Maksudnya dari segi bahasa kasih sayang dan pertolongan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallallah wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi wal ghalibun." Dan sesiapa yang menjadikan Allah Taala dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman itu penolongnya, maka berjayalah dia. Kerana sesungguhnya golongan yang berpegang teguh pada agama itulah golongan yang benar. Sementara daripada segi syarak, wali atau wilayah bermaksud melaksanakan kekuasaan atas orang lain serta menguasainya. Melaksanakan kekuasaan atas orang lain serta menguasainya. Maksud orang lain ialah orang tidak mampu menguruskan dirinya, orang gila atau perempuan yang balik yang dalam kekuasaan wali. Yang dalam kekuasaan wali bukan mujbir, iaitu bapa dan datuk. Wilayah menurut sebagai ulama ialah pelaksanaan kuasanya atas orang lain, sama ada itu orang tu suka atau tidak. Dalam takrifan ini termasuk wali mujbir. Jadi maksud wali mujbir ni biasanya ayah dan datuk lah. Wali mujbir ayah dan datuk. Jadi kuasa ayah dan datuk ni besar lah kuasa dia. Dia boleh memaksa anak dara atau orang yang di bawah dia yang dalam kekuasaan dia untuk berkahwin. Lah. Dia ada kuasa sebab dia wali mujbir. Kuasa dia besar. Tapi walau macam mana pun yang nak kahwin tu siapa? Dia ke nak kahwin ke anak nak kahwin? Siapa yang akan menanggung akibat dia? Sudah tentu anak lah. Mungkinlah bapak dia suka dengan bakal lelaki tu, tapi anak dia tak suka, dipaksa kahwin kan. Paksa kahwin. Oleh segi akad dia sahlah kahwin dengan dia kan. Tapi masalahnya
masalah batin tu siapa yang tanggung? Jadi anak perempuan yang terseksa lah hidup dia kerana dipaksa berkahwin. Baik. Orang yang diberi hak wilayah oleh syarak itu dinamakan wali. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in kana allazi alaihi haqqu safihan aw dhaifan aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adli. Yang bermaksud, kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau dia sendiri tidak dapat merencanakan isi surat tadi, maka naklah direncanakan oleh walinya dengan benar. Ini ayat kena hutang lah. Tapi walaupun hutang, dia ada sebut tentang wali. Dia ada sebut tentang wali. Wal yumlil waliyuhu bil adli. Maka naklah direncanakan oleh walinya dengan adil, dengan benar, dalam masalah menguruskan hutang tadilah. Kemudian apakah hikmah pensyariatan wali? Pensyariatan wali atas kanak-kanak dan orang yang tidak mampu menguruskan diri sendiri adalah untuk menjaga, untuk menjaga hak, mengatur urusan dan menjaga maslahah mereka agar tidak terbiar. Itu pensyariatan wali tadi. Pensyariatan wali atas kanak-kanak dan orang yang tidak mampu menguruskan diri sendiri adalah untuk menjaga hak, mengatur urusan dan menjaga kemaslahatan mereka agar tidak terbiar. Kemudian kewujudan wali adalah wajib semasa akad nikah. Perkahwinan seorang perempuan sama ada dewasa atau masih kecil, janda ataupun dara, hendaklah diakad oleh walinya. Diakad oleh walinya. Kan? Kalau wali tak ada, macam mana? Kalau wali tak ada, kepada wali sultan, wali gajah ataupun wali sultan. Tapi kalau wali masih ada, mungkin wali duduk jauh, carilah dia, kontaklah dia, suruh balik, kan? Sebab selagi mana wali masih wujud, masih hidup, dia tidak boleh berpindah kepada wali lain. Kecuali wali itu kata dia enggan menjadi wali. Wali ada, tapi wali enggan menjadi wali. Mungkin wali tak setujulah dengan pilihan perempuan tadi. Barulah boleh berpindah kepada wali sultan, wali gajah dan sebagainya. Seseorang perempuan tak harus dikahwini, mengawinkan diri sendiri atau mengawinkan orang lain, sama ada dengan izin atau tidak, walaupun terdapat ijab dan kabul daripada perempuan tersebut. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW bersabda, la tuzawwijul mar'atu mar'ata wa la tuzawwiju nafsaha. Seseorang perempuan tidak harus mengahwinkan perempuan lain dan tidak harus mengahwinkan diri sendiri. Perempuan mana boleh mengahwinkan perempuan lain? Tak boleh. Mak dia, siapa wali ni? Mak jadi wali. Makcik jadi wali. Yelah. Ayah perempuan di mana? Dah meninggal. Dah meninggal dah. Jadi saya lah jadi wali tu. Boleh tak? Tak boleh. Mana perempuan tidak boleh menjadi wali. Sebab hak wali ni adalah untuk golongan lelaki. Seorang perempuan tak harus mengawinkan perempuan lain dan tidak harus mengawinkan diri sendiri. Syok sendiri pula, kahwinkan diri sendiri pun tak boleh. Mana kahwinkan sendiri tanpa ada wali, tak boleh. Tidak sah lah pernikahan tu. Jadi para sahabat menggelarkan perempuan yang mengawinkan diri sendiri sebagai perempuan jahat. Jadi kalau mana-mana perempuan yang mengawinkan diri sendiri dengan mana-mana lelaki tanpa ada wali, ini dikatakan sebagai perempuan jahat. Manakala dalam riwayat lain sebagai perempuan penzina. Sebagai perempuan penzina. Okey? Habis. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ perbincangan kita. Ada soalan? Okey. Tak boleh puasa kan? Ya, habislah kuliah kita. Ada lagi? Kuliah kita sini Minggu 24.
Ada lagi tak? Kita tengok balik. Kita puasa 12 bulan. Jangkaan 12 bulan lah. So kita tengok ada tak? Tak ada. Sebab 12 bulan dah puasa. 12 bulan 3. Jangkaan kuliah kita 12 bulan 3. Yang akan datang lah. Jadi kita 12 bulan tu jangkaan kita telah pun berpuasa. 11 bulan tu malam tu dah tarawih. Kalau betul lah nampak 6 bulan kan. 11 bulan tu dah tarawih. 12 bulan tu kita dah puasa yang pertama. Okey, habis. Allah Alam. Jadi kita jumpa lepas kayu. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa lam taqabbala ustan halan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ta'ala arifin. Allahumma hakana bidin Allahumma hakana bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.